A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran bersama Quran tafsir time, tafsir ringkas daripada setiap muka surat Al-Quran. Alhamdulillah. Pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama pada muka surat 435, muka surat 435 daripada surah Fatir. Insya-Allah kita akan baca pada hari ini ayat yang keempat sehingga ayat yang ke-11. 4 hingga 11 surah Al-Fatir. Muka suratnya ialah 435 insya-Allah. Pada muka surat ini insya-Allah kita akan didedahkan, kita akan bertemu dengan suasana-suasana, iaitu apakah bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, iaitu apakah yang manusia ni perlu akan hadapi di dalam hidupnya, syaitan dan sebagainya, dan juga bagaimana manusia ini juga akan diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pendek ada panjang dan sebagainya. Semua tu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dalam muka surat 435 pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Jadi pada ayat ni kita akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu lagi yang dipanggil tasliyah. Tasliyah iaitu hiburan. Hiburan apa? Iaitu hiburan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi Muhammad ni menghadapi suasana yang sangat sukar dalam hidupnya. Sukar, kenapa sukar? Kerana dakwah Nabi SAW ditentang. Jadi insya-Allah kan, apabila ini berlaku, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi itu terkapai-kapai, sedih dan sebagainya kan. Memang perkara ni akan menyedihkan. Tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tetap juga menyampaikan dakwah ni. Walaupun apa yang terjadi, kenapa? Kerana ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, suruhan Allah, dan inilah tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak menyampaikan risalahnya, maka tidaklah dinamakan sebagai ar-rasul. Ar-rasul artinya orang yang menyampaikan. Dia adalah utusan. Apa-apa yang datang daripada Allah, dia mesti memberitahu kepada manusia lain. Jadi apabila itu tugas Nabi telah melaksanakan, tetapi tiba-tiba Nabi menghadapi masalah orang yang menentang baginda. Bila orang menentang baginda, maka Nabi akan terasa sangat-sangat susah, sangat sedih apabila manusia bukan hanya tidak menerima apa yang disampaikan oleh baginda, tetapi Nabi juga menghadapi tentangan. Mereka ni menuduh dengan Nabi dengan macam-macam. Dan salah satu daripada perkara yang biasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ialah at-takzib. At-takzib ni artinya ialah bukan hanya tidak percaya, tetapi mengatakan bahawa apa yang kamu bawa ni sebenarnya adalah tak betul. Jadi itulah dia at-takzib. Kita kata apa ni, mengatakan satu benda itu, satu perkara itu sebagai tipu, sebagai bohong, sebagai kazib, sebagai dusta. Maka inilah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih hati. Jadi oleh kerana itulah maka sentiasalah datanglah tasliyah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Jadi ini juga sebenarnya Allah Taala abadikan dalam Al-Quran untuk menjadi panduan kepada orang-orang yang bekerja, orang-orang yang menjadi Muslim, orang-orang yang Islam pada hari ini sampai kepada hari kiamat, iaitu mereka mestilah menyampaikan Islam ini kepada manusia yang lain. Dan kalaulah manusia yang lain tu, manusia yang diterima, yang menerima, yang mendengar tu dakwah daripada kita sebagai orang Islam ni, tiba-tiba mereka mengatakan bahawa apa yang kita bawa ni adalah bohong,
maka kita telah menghadapi apa yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi of course lah kan, lebih ringan, lebih rendah lah kan daripada apa yang dihadapi oleh Nabi. Tapi tasliyah untuk Nabi juga adalah sebenarnya adalah tasliyah untuk kita jika sekiranya kita mengikut langkah yang dibuat oleh Nabi dalam dakwahnya, dalam menyampaikan Islam. Kalau kita tak menyampaikan Islam, of course lah kita akan hadapi benda-benda macam ni. Jadi insya-Allah marilah kita menyampaikan Islam. Moga-moga kita akan mendapat sedikit daripada ayat-ayat ini menjadi tasliyah kepada kita, menjadi hiburan kepada kita. Jadi apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini ialah Allah Ta'ala kata, wa in yukazzibuka, kalaulah orang-orang kafir di hadapan kamu ini, wahai Muhammad, telah yukazzibuka, telah mendustai kamu, faqad kuzzibat rusulun min qablik. Bukan kau saja Muhammad, tapi rasul-rasul sebelum daripada kau pun telah didustai. Jadi artinya bukan kau saja sakit ni, bukan kau saja sedih ni, bukan kau saja yang kecewa ataupun yang kena macam ni, tapi rasul sebelum kau pun kena macam ni juga. Jadi kita katakan kepada umat Islam pada hari ini, umat Islam yang dakwah, umat Islam yang da'i, kalaulah kamu kena apa-apa daripada orang pada masa ni, kita akan katakan kepada mereka, bukan kau saja kena, wahai manusia, wahai pendakwah, tapi Nabi kita pun kena juga macam ni. Dan Nabi sebelum daripada tu, Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad pun kena macam ni. Jadi artinya ini adalah satu hiburan, satu tasliyah. Kemudian wa ilallahi turja'ul umur. Dan ini juga adalah tasliyah, iaitu Allah Ta'ala mengatakan wa ilallahi turja'ul umur. Semua benda ni akan balik semula kepada Allah. Semua perkara akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risaukan. Semua benda Allah Taala tahu, semua benda Allah Taala catatkan di dalam segala-galanya. Apa yang berlaku ni, jangan risau. Yang mungkin sakit sekejap pada hari ini, tetapi selepas daripada ni, selepas mati, selepas semua tak ada, maka semua tu akan tercatat. Allah Taala akan adili semuanya. Kemudian ya ayyuhan nas, Allah Ta'ala kata seterusnya ialah wahai manusia. Jadi artinya bila ada wahai manusia, menunjukkan ayat ini adalah ayat Makki. Wahai manusia, inna wa'dallahi haqq. Jadi Allah Ta'ala tujukan kepada semua manusia ni, janji Allah itu adalah benar. Kepada siapa? Kepada kita semualah, kepada orang Islam, kepada orang kafir. Kita kena ingat, kita kena yakinkan bahawa janji Allah syurga, janji Allah neraka, janji Allah akan balas begini, semua itu betul. Tak ada yang bohong. Allah Ta'ala tidak berbohong. Semua benda adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia ini menggoda kita. Al-ghar ni ialah gharar ni adalah al-khida'. Itu penipuan. Semua dunia ni akan banyak menipu kita. Banyak dia kata macam ni, rasa macam sedap, dia rasa macam indah, nampak macam ni kan. Syaitan pula akan bisikkan macam ni. Semua tu Allah beritahu kita, semua tu adalah tipuan dunia. Bukan maknanya benda tu tak wujud, ada, tetapi dia hanyalah sebentar saja. Mata'ul hayatid dunya. Atau kemudian adalah sedikit saja, qalil, sedikit je kan, nak bandingkan dengan akhirat. Jadi oleh kerana itulah siapa yang tertipu dengan dunia ni sampai sanggup ikut dunia ni kan, dan sanggup meninggalkan akhirat, tertipu dengan dunia ni, lupakan akhirat, tak mahu pasal akhirat ataupun meninggalkan akhirat atau mendustai akhirat, maka sebenarnya orang tu telah tertipu. Sebab itulah kita panggil dia ghurur. Ghurur ni makna orang tertipu, ghurur dengan dunia. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Jangan kamu tertipu. Apa yang dijanjikan oleh Allah itu, jangan kamu lari daripada itu. Seterusnya, innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa. Allah Ta'ala cerita lagi, siapa musuh kita sebenarnya? Musuh kita sebenarnya atas dunia ni, semasa kita hidup atas dunia ni, ialah asyaitan. Asyaitan of course lah, ketua dia, nama dia Iblis. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini, Allah Ta'ala beritahu lah kita kat sini, walaupun kita kata musuh ni, ni musuh kita ialah orang yang melawan dengan kita dalam bisnes, musuh kita ialah orang-orang ni, memang betul kan. Orang kafir musuh kita, orang benci pada Islam musuh kita, musuh kepada Islam lah orang ni musuh kita, tapi musuh-musuh ni adalah kecil. Musuh yang sebenarnya ialah di belakang tu apa? Al-syaitan. Jadi Allah Ta'ala dah buat dah semasa manusia di alam apa ni, kita kata di zaman Nabi Adam AS lagi, telah berlaku pertarungan di antara Nabi Adam dan juga Iblis kan. Sejak daripada Nabi Adam diciptakan, Allah Ta'ala suruh Nabi Adam minta kepada Iblis ni sujud kepada Adam, dia tak mahu.
kerana aku diciptakan daripada api katanya, bla 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 bla. Kemudian seterusnya dia pun minta janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan aku ni, aku akan mengajak manusia ni masuk neraka semua. Allah Ta'ala beri izin pada dia. Jadi Allah Ta'ala beri warning kepada kita kat sini kan, bercerita kepada sini supaya manusia ni ingat, inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Syaitan ni musuh kamu, jadi oleh kerana itu maka hendaklah kamu jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan sebagai kawan. Dah lah dia tu musuh, kata syaitan tu musuh, tapi kita jadikan kita berkawan dengan syaitan. Innama yad'u hizbahu, Allah Ta'ala beritahu kat sini, innama yad'u, sesungguhnya syaitan itu yad'u hizbahu, dia mengajak, berdakwah juga kan, yad'u mengajak, berdakwah kepada apa? Hizbahu ni kalau ikutnya lah kumpulannya, tapi dalam tafsiran Jalalan dia kata atba'ahu, dia akan mengajak pengikut-pengikutnya. Siapa nak ikut syaitan, maka akan dia mengikut, supaya apa? Liyakunu min ashabis sa'id, supaya semua tu masuk neraka. Itulah kerja syaitan. Jadi ingat apa yang syaitan ajak tu ialah ke neraka. Syaitan tak akan ajak ke syurga. Jadi apa yang diajak oleh syaitan, apa yang neraka tu, itu syaitan lah tu, walaupun kita rasa tak nampak kan. Tapi ingatlah kan, syaitan ni ada dua jenis, ada syayatinul ins, ada syayatinul jins. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Jadi kalau manusia tu dah jahat sangat kan, dan dia mengajak orang lain kepada kejahatan, maka manusia itu juga sebenarnya adalah syaitan, tapi syaitan dalam bentuk al-ins. Allazina kafaru lahum azabun syadid. Allah Ta'ala kata orang-orang kafir ni azab mereka ni sangat pedih. Kemudian wallazina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ini maghfirah. Allah sebut sini dua benda yang Allah Ta'ala nak beri kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir, dia akan ada azabun syadid, azab yang sangat sedih, sangat pedih. Dan kemudian tetapi kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala akan beri nombor satu ialah maghfirah, dan yang kedua ialah ajrun kabir, pahala yang besar. Allah Ta'ala sebut sini maghfirah. Jadi maghfirah ni selalu disebut. Kenapa? Kerana kita ni sebagai manusia mesti akan ada dosa, mesti akan ada perkara-perkara kesilapan yang kita lakukan. Sebab kita ni bukan maksum, kita ni bukan rasul, hanya rasul sahaja yang terpelihara daripada dosa. Tetapi manusia, as a manusia, kita ni akan ada dosa. Tapi kita ni kalau ada dosa, kita tak akan layak masuk syurga. Mesti dosa itu dihapuskan dulu, mesti dosa itu dibakar dulu. Sebab itulah ada orang yang beriman dan beramal soleh, tapi mereka ada dosa, Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia, dia akan dicampakkan dalam neraka dulu, sehingga habis dosa dia, kemudian barulah masuk dalam syurga. Jadi sebab itulah kita tak mahu masuk neraka, langsung tak mahu, kita nak masuk syurga tu. Jadi sebab, tapi kita ada dosa, macam mana? Jadi sebab itulah perlu kepada apa yang dinamakan sebagai maghfirah. Jadi bila ada maghfirah, Allah Ta'ala maknanya hapuskan dosa kita. Walaupun kita ada dosa, Allah Ta'ala hapuskan dosa kita, dan kita akan dapat masuk syurga terus, tanpa kita ni masuk neraka dulu. Waliyazubillah, masuk neraka dulu. Kemudian Allah Ta'ala seterusnya sebut, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna allaha yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tazhab nafsuka alaihim hasarat inna allaha alimun bima yasna'un. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi, Allah Ta'ala sini tanya soalan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi, apakah orang-orang yang dihiaskan, macam nampak cantik kan, su'u amalihi, kejahatan, keburukan kejahatannya, maknanya amalan dia yang buruk. Maknanya di sini ulama ulama bahasa Arab, ulama tafsir mengatakan dia adalah idafah sifat kepada mausuf. Bahasa Arab tak perlulah saya detailkan kat sini, tapi maksudnya ialah su'u amalihi, kejahatan amalannya, iaitu amalannya yang jahat. Maksud dia gitu. Adakah Allah Ta'ala sebut sini soalan ni, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, apakah orang-orang yang dihiaskan tu maksudnya ialah dia rasa macam amalan jahat itu macam baik, fara'ahu hasana, sehingga dia nampak macam baik amalan aku, tapi sebenarnya amalan tu amalan yang jahat kan, amalan tak elok, tapi dia rasa macam elok. Tapi dalam ayat ni dia stop kat situ, fa innallaha, terus dia masuk fa innallaha. Fa innallah itu kalau ikutnya soalan tapi tak ada jawapan. Jadi ada jawapan kat situ, sebenarnya jawapan tu mahzuf. Jawapan dia mahzuf. Jadi macam mana kata jawapan mahzuf tu? Iaitu
Iaitu jawapannya macam, adakah orang-orang yang merasai amalan dia tu jahat, lalu dia pun membuatlah jahat, gitu kan, melakukan pengingkaran, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka adakah orang yang macam tu baik? Of course lah tak baik kan. Jadi jawapan tu macam kita dah tahu dah, maklum dah jawapan itu. Kemudian jadi Allah sebutkan satu konsep dalam dalam dakwah ni kan, iaitu Allah Taala beritahu kepada Nabi, fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Oleh kerana tu maka apa, orang-orang yang jadi jahat tu, orang-orang yang dah maksiat, orang-orang yang jadi kafir itu tu, wahai Muhammad, kamu jangan sedih. Kenapa kamu jangan sedih? Kerana ada satu konsep, iaitu semua tu Allah Ta'ala yang tentukan. Maknanya sini, ayat yang seterusnya tu, fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Janganlah, ikut makna terjemahan perkataan, fala tazhab, janganlah pergi oleh diri kamu, alaihim, ke atas mereka itu, hasarat itu an-nadam, iaitu kesedihan. Jadi artinya kat sini, janganlah jiwa kamu tazhab nafsuka tu, maknanya kamu merosakkan diri kamu sedih sampai kamu ni kecewa, sampai kamu ni itu tahlak nafsak, dia kata. Janganlah kamu merasai kecewa kamu. Dalam satu ayat yang lain Allah Ta'ala la'allaka bakhi'un nafsak, dalam ayat yang lain kan Allah Ta'ala sebut. Jadi maknanya hampir sama, iaitu janganlah kamu ni merasa kecewa dengan tidak endahnya mereka, dengan sifat mereka itu terhadap kamu, menyebabkan kamu ni kecewa, sakit dan sebagainya. Jadi jangan kecewa. Sebab apa? Orang yang terima hidayah tu Allah dah tentukan, orang yang tak terima, orang yang menolak kamu tu Allah juga telah tentukan. Jangan sedih. Yang kita mesti sedihnya pada hari ini ialah kalau kita tidak melaksanakan kerja kita. Hasil itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep dia. Jadi kalaulah orang tak nak ikut kita dah sampaikan Islam pada mereka, maka jangan kita sedih. Kita mesti sedih kalau kita tak sampaikan Islam, kemudian orang tak terima dakwah. Kalau kita tak buat apa, tiba-tiba orang tak terima dakwah, kita patut sedih. Bukan patut sedih kerana dia tak terima, tapi patut sedih kerana kita ni tidak melaksanakan dakwah kita, tak melaksanakan usaha sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha alimun bima yasnaun. Allah Taala tahu apa yang mereka lakukan. Mereka mendustai kamu ke, mereka tolak kamu ke, mereka buat macam ni terhadap kamu ke. Allah Taala tahu. Jangan risau. Wallahu allazi arsala riyah. Kemudian Allah Taala sebutkan, Allah Taala lah yang mengiringkan angin, fatusiru sahaban, lalu angin tu menggerakkan awan, melahirkan awan. Kemudian fasuqnahu ila baladin mayyit, lalu awan itu dihalakan ke satu kawasan yang mana asalnya ialah negeri yang mati. Fa ahyayna bihil ard, lalu bumi itu yang kena air itu lalu dia tumbuh ba'da mautiha, selepas daripada dia mati itu artinya kering kontang, tiba-tiba dia pun tumbuh, ada rumput, ada pokok dan sebagainya. Dari mana datang semua tu? Itu Allah Ta'ala punya kuasa kan. Kazalikan nusyur. Allah Ta'ala sebutkan benda ni semua, tunjukkan benda ni semua, bukan hanya nak cerita pasal nak minta kita ni buat pertanian. Kalau nak pertanian, siram pokok, kena ada air, siram tanah tu, insya-Allah dia akan tumbuh. Bukan nak cerita pasal pertanian tu sahaja. Tak salah nak gunakan ini ayat ni sebagai pertanian, tapi yang lebih patut lagi, yang mesti kita ambil pengajaran ialah Allah Ta'ala nak sebut situ, iaitu kazalikan nusyur. Macam itulah sebenarnya nanti kebangkitan semula. Yang kamu tak percaya sangat ni, macam mana ni, dah mati ni, masuk dalam kubur, dah tanam, dah tinggal tulang belulang, tak ada apa lagi kan, tinggal biji-biji tulang yang kecil saja, tiba-tiba boleh jadi manusia balik. Yang tu pun pelik kan. Manusia tengok biji benih pun tak ada, apa pun tak ada, tiba-tiba datang air hujan, tiba-tiba boleh tumbuh. Macam mana boleh tumbuh? Jadi begitulah Allah Ta'ala nak suruh kita fikir kan. Nak bagi orang-orang kafir ni yang tolak Islam ni fikir sikit kan, bahawa Allah Ta'ala ni boleh menghidupkan balik yang mati. Kemudian man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ayat sekarang ni ayat cerita lagi kan, nak cerita lagi kepada manusia. Kalaulah manusia tu nak izzah, izzah ni apa? Izzah ni maknanya kedudukan yang tinggi, kehebatan kan, kita kata proud ke, kita kata mendapat satu kebanggaan, menjadi satu kemuliaan. Semua benda-benda tu, kalau siapa manusia yang nak al-izzah ni, maka apa Allah Ta'ala sebut sini? Falillahil izzatu jami'a. Semua izzah ni
ialah sebenarnya milik Allah. Allah Ta'ala boleh beri kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan of course lah Allah Ta'ala akan beri kepada orang-orang yang mentaatinya. Siapa yang mentaati Allah, dia akan dapat izzah. Siapa tak mentaati Allah, sebenarnya dia tak akan dapat izzah. Walaupun kita nampak dia bangga, walaupun dia hebat, walaupun kita nampak dia tinggi, walaupun kita nampak dia ni kaya dan sebagainya, tapi sebenarnya dia tak ada izzah. Sebab itulah kita balik semula kepada tema surah ini. Tema surah apa ni? Iaitu surah Fatir ini. Ianya adalah untuk mendapat al-izzah, mestilah al-istislam lillahi ta'ala. Kan? Kita sebut kan, surah Ahzab istislam, surah Sabah al-istislam, surah Fatir pun al-istislam. Jadi al-istislam apa kat sini? Istislam dalam surah Fatir ni ialah kalau kita nak kehebatan, kalau kita nak ketinggian, kalau kita nak kemuliaan, maka ianya tak akan dapat dicapai melainkan dengan kita mesti istislam lillahi ta'ala. Kita mesti merendah diri, kita mesti tunduk, kita mesti patuh, kita mesti mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan dapat istislam. Sebab apa? Sebab al-izzah tu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat ni, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu, ilaihi ni kepadanya makna kepada Allah, yas'adul kalimut tayyib. Naik, ni terjemahan naik al-kalimut tayyib. Naik kat sini ulama tafsir seperti jalan lain dia mengatakan ialah menerima, artinya iaitu Allah Ta'ala akan menerima al-kalimut tayyib. Kalimut tayyib ni ialah kata-kata yang baik. Apa maksud kata-kata yang baik? Ini pelbagai tafsiran ulama, di antaranya mengatakan kalimut tayyib ialah artinya akidah. Ada yang kata kalimut tayyib ialah kalimah-kalimah seperti tasbih, seperti tahmid, seperti takbir dan sebagainya lah, tahlil dan sebagainya. Itu adalah al-kalimut tayyib. Jadi Allah Ta'ala menerima al-kalimut tayyib ini, iaitu, dan kemudian wal amalus soleh yarfa'uh, dan kemudian amalan soleh. Allah Ta'ala terima kalimut tayyib, Allah Ta'ala terima amalan soleh, kemudian tu Allah Ta'ala sebut kat situ yarfa'uhu. Yarfa'uhu artinya dia mengangkatnya. Di sini ada perbezaan pendapat ulama tafsir. Siapakah dia yang mengangkatnya? Nya tu kemudian mengangkat apa yang diangkatnya. Jadi ada pendapat mengatakan bahawa kalimut tayyib mengangkat amalan soleh. Ada yang kata amalan soleh mengangkat al-kalimut tayyib. Maknanya mesti kena ada akidah, barulah dia boleh diangkatkan amalan baik itu. Itu satu pendapat lah kan. Ada pendapat lagi mengatakan yas'adu tu ialah yarfa'uhu tu Allah Ta'ala yang mengangkatnya. Yang ini fa'ilnya adalah Allah. Jadi Allah yang mengangkatnya. Mengangkat apa? Mengangkat amalan soleh. Mengangkat situ maksudnya apa? Iaitu mengangkat maknanya menerima, meninggikan amalan soleh itu yang ada pada seseorang. Ada kata hu tu ialah orangnya. Jadi Allah Ta'ala akan mengangkat orang dengan amalan soleh itu. Jadi apa-apa pun penafsiran yang disebutkan oleh ulama tu, semua tu insya-Allah kita boleh terima, insya-Allah kita akan terima, kita akan cuba faham, dan kita boleh gunakan dalam pelbagai suasana-suasana yang berbeza kan. Kemungkinan kita menghadapi macam ni, jadi kita boleh pakai tafsir ni. Kita menghadapi macam ni, kita boleh pakai tafsir ni. Jadi banyak tafsir tu, masya-Allah kan, dia akan membantu kita lah. Kalau kita faham ni, membantu kita untuk kita boleh manfaatkan ayat ni kan. Jadi salah satu daripada yang popular ialah Allah Ta'ala mengangkat manusia dengan amalan soleh dan juga al-kalimut tayyib, insya-Allah. Kemudian wallazina yamkuruna as-sayyi'at lahum azabun syadid. Ini di antara hujah lah orang yang mengatakan bahawa sebenarnya Allah Ta'ala akan mengangkat manusia yang beramal soleh ni. Iaitu ayat datang selepas tu dia kata apa? Wallazina yamkuruna as-sayyi'at, orang-orang yang membuat makar ni, buat plan yang jahat, tak belok kan tak yamkuruna as-sayyi'at, plan benda-benda tak elok kan. Dia bukan sekadar benda tak elok tu dibuat spontan, tapi dia plan pula, yamkuruna as-sayyi'at. Kalau ikut dalam tafsiran, dia kata ialah salah satunya ialah sebagaimana orang-orang Mekah ni dia merancang untuk membunuh Nabi di Darin Nadwah. Jadi artinya kat sini ialah mereka ni plan untuk buat jahat, iaitu plan untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahum azabun syadid, Allah Ta'ala kata bagi mereka ini adalah azab yang pedih. Jadi itulah kita tengok kan, pelik kan, orang-orang kafir, orang-orang musuh Islam ni, bukan mereka ni hanya buat kerja jahat ni, menentang Islam ni spontan, tapi mereka plan.
maknanya dengan ada je, dengan sistem, dengan datanya, dengan spy, dengan macam-macam sekali mereka kan. Kerja mereka ialah plan apa? Untuk menghancurkan Islam kan. Bersungguhnya mereka kan. Tapi kita ni, orang-orang yang bawa Islam ni, kadang-kadang tidak bersungguh untuk berusaha untuk menyampaikan Islam kepada manusia kan. Jadi kita insya-Allah sepatutnya kena berusaha, kena lawan balik kan, kena maknanya menghadapi suasana ni dengan planning yang mantap juga kan. Jadi kita buat kerja Islam insya-Allah kan kena mantap dan dakwah pun kena mantap, kena planning, kena menggunakan data, maklumat, information semua sekali tu kena bersungguh-sungguh lah. Artinya kan kena yamkuru, bukan yamkuru sini maknanya cerita orang kafir kan, tapi sebaliknya. Jadi Allah Ta'ala sebut ke sini wa makru ulaika yabu wa makru ulaika wa yabur. Tapi semua planning mereka tu tak akan jadi apa. Allah Ta'ala ada kan. Tapi of course lah kan, Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang beriman. Tapi janganlah orang beriman ni pula buat tak endah kan, buat tak bersungguh-sungguh dalam amal mereka. Wallahu khalaqakum min turab summa min nutfah summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmi. Di sini ialah Allah Ta'ala nak sebutkan tentang penciptaan. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah, min turab, kemudian daripada selepas tu itu Adam alaihissalam, kemudian daripada air mani, min nutfah, summa ja'alakum azwaja, kemudian selepas daripada itu Allah Ta'ala jadikan kamu ni berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan di mana-mana saja kan, walaupun kadang-kadang perbezaan tu sikit kan, 51%, 52%, 53% dengan 47% kan, tapi dia tetap akan ada. Tak adalah maknanya tiba-tiba lahir laki-laki sehingga sampai 90% lelaki, kemudian perempuan, tak cukup perempuan, ataupun perempuan sampai 90%, contohlah kan. Walaupun ada hadis itu kita cerita kemudian lah maksud hadis tu banyak perempuan dan sebagainya tu, tapi nak sebutkan dekat sini kan Allah Ta'ala yang mencipta tu. Kenapa anak lahir perempuan, kenapa anak lahir lelaki? Siapa yang tentukan? Manusia tak boleh nak tentukan. Kalau manusia tentukan suka hati dan dia boleh buat lah kan, dia nak lelaki jadi lelaki, nak perempuan jadi perempuan kan. Tak, Allah Ta'ala yang tentukan. Ada orang anak lebih lelaki, ada orang anak lebih perempuan, ada anak semua lelaki, ada anak semua perempuan, dan macam-macam sekali. Kemudian wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmi. Allah Ta'ala tahu semua kan. Tahmil, hamil. Tada' iaitu melahirkan anak kan. Apa yang dikandung oleh orang perempuan, anak itu Allah Ta'ala tahu dalam kandungan dia. Allah Ta'ala tahu dia beranak bila, Allah Ta'ala tahu dia akan bersalin bila, dia akan diu dia bila kan, semua Allah Ta'ala tahu kan. Jadi kita ni bolehlah agak-agak kan, tapi exact kan, bila dia nak lahir tu, time bila, waktu bila, minit bila, saat bila, Allah Ta'ala tahu. Kemudian wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, ada orang yang berumur panjang, ada umur panjang Allah Ta'ala yang tentukan. Kemudian wala yunqasu min umurihi, dan ada orang umur pendek, semua tu Allah Ta'ala tahu, Allah tentukan. Kemudian illa fi kitab, semua tu ada fi kitab, dia itu di dalam lauh mahfuz, semua tu umur dia berapa dan sebagainya. Kemudian inna zalika 'ala Allah yasir, semua benda tu adalah mudah bagi Allah. Jadi kita je, kalau kita memang susah kan, kena teknologi pun tak dapat juga kan, tapi Allah Ta'ala tu mudah saja. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu, dia yang menentukan segala-galanya. Jadi alhamdulillah moga-moga ayat-ayat yang kita baca ini akan menambahkan keyakinan kita, pemahaman kita kan terhadap kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga akan memberi impact kepada kita lah dalam usaha kita, dalam dakwah dan sebagainya, menyampaikan Islam kepada manusia. Tanggungjawab kita sedarkan tanggungjawab kita ni banyak lagi sebenarnya. Kenapa? Kerana ada di luar sana tu ramai lagi manusia-manusia yang belum tahu tentang Islam, yang perlu kita sampaikan. Setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah esok kita akan sambung muka surat 436 dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi